Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah yang paling kita elak-elakkan. Apabila isu kes Zara Khairina dah mula jadi isu politik, sehingga peguam pun dituduh bersubhat. Ini memang adalah perkara yang amat kurang ajar. Bayangkanlah, sehingga begitulah mereka menuduh kes ini. Belum lagi cakap yang ada menuduh kononnya ini semua atas kelemahan Perdana Menteri. Apa kaitan dengan Perdana Menteri? Yang paling teruk sekali, mulalah beberapa pemimpin, beberapa orang yang terpaling, beberapa NGO dan paling teruk walaun-walaun mula menuduh ini menjadi isu politik. Dan peguam pun dituduh bersubhat. Punya kurang ajar kan? Baiklah, kes membabitkan Allahyarham Zara Khairina Mahathir 13 tahun yang merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama Tun Datu Mustafa Limawan Kinarut dilihat sudah jadi isu politik. TikTokers Harum Muhammad Shah berkata demikian apabila wujud pihak tertentu menuduh peguam keluarga Zara pula sebagai bersubhat. Ini memang sudah tidak boleh diterima lagi. Liana Marzuki sudah bersuara juga menyatakan pendirian tentang tuduhan seperti itu. Peguam yang dilantik oleh keluarga Zara pun dituduh bersubhat. Macam-macamlah netizen sekarang ini. Bila peguam Zara keluarkan kenyataan semalam, beritahu postmortem berjalan dengan lancar dan telus, netizen pula tuduh peguam Zara bersubhat. Kau nak dengar yang macam mana sebenarnya? Nak dengar ikut selera tekak kau, baru nak sokong. Bila tak kena dengan selera tekak, kau kata dia bersubhat, bidasnya lagi. Apa pula pendapat anda semua? Sila tinggalkan pendapat anda dengan tanda pagar kami sokong Zara. Kami sayang Zara. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi sangat mengganas, kita kena penyakit, sukar sembuh daripada penyakit dan tidak sembuh-sembuh daripada penyakit. Tapi terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, lalu mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Oleh sebab itulah, apabila imun badan kita menjadi kuat bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Sebutlah apa saja penyakit, kita boleh sembuh. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di Malaysia. Dapatkannya sekarang. Saudara-saudara sekalian, seperti yang dinyatakan oleh TikTokers yang hebat ini, sebenarnya ramai netizen terpengaruh, terbawa-bawa emosi. Yang mereka mahu ialah apa yang mereka nak dengar. Bukan apa yang sepatutnya mereka dengar, tapi apa yang mereka mahu dengar. Itulah yang masalahnya. Dia kata, bila tak kena dengan selera tekak, kau kata dia bersubhat. Semalam peguam Sahlan Jufri memaklumkan proses bedah siasat jenazah Allahyarham Zara di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Sahlan turut memberitahu beliau sendiri atas permintaan keluarga arwah melihat prosedur bedah siasat itu hingga akhir, bermula dari jam 11 pagi hingga jam 7.30 malam semalam bersama pasukan forensik. Peguam berkenan berkata, beliau melihat sendiri doktor memeriksa jenazah arwah secara menyeluruh. Tidak ada unsur-unsur seperti yang dinyatakan di media sosial. Seperti dakwaan ada tangan-tangan tertentu. Semua itu tiada, katanya kepada pemberita. Menurutnya, laporan bedah siasat itu akan disiapkan oleh pasukan forensik paling lewat pada tempoh 2 bulan. Ini kerana ia membabitkan beberapa orang pakar dan semua pakar ini akan berbincang sebelum memuktamadkan laporan postmortem itu, kata peguam berkenan. Mengulas lanjut, Harun Muhammad Shah berpendapat pihak yang melakukan tomahan terhadap peguam keluarga Zara sebagai melampau. Kau pula lebih-lebih, rakyat Malaysia mahukan keadilan untuk Zara. Tapi kalau peguam Zara pun dituduh bersubhat, kau nak apa sebenarnya?
Ini bukan lagi keadilan, sudah. Ini bertindak ikut emosi, hawa nafsu. Dah jadi isu politik. Sama-sama kita doakan keadilan untuk Zara, kata Harun lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Khairi Jamaluddin sertai Pakatan Harapan. Wow. Itu persoalan besar timbul pagi ini apabila Khairi Jamaluddin akhirnya bersuara berkait dengan Pakatan Harapan. Khairi Jamaluddin salah seorang pemimpin paling berpengaruh dalam dunia politik Malaysia. Tetapi gara-gara beliau keluar sebentar, beliau kini hanya menjadi orang bicara. Pakatan Harapan boleh menang jika bertanding solo, kata Khairi Jamaluddin. Bergantung kepada objektif Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan boleh menang solo di dalam pilihan raya umum ke-16, kata bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Menurut beliau, objektif Anwar ialah untuk memerintah untuk penggal kedua. Persoalannya sama ada mencapai objektif ini secara bergabung atau solo. Kalau solo, Pakatan Harapan boleh bertanding solo dan mungkin menang secara jelas di semenanjung Malaysia, kata Khairi di dalam audio siar lebih masa kendalian Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad semalam. Bagaimanapun, Khairi risau dengan pemindahan undi di antara BN dan PH. Menurutnya, pemindahan bergantung kepada kawasan. Khairi menambah pemindahan undi cenderung berlaku dari PH kepada BN, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi menariknya tentang isu kali ini ialah Khairi akan bertanding dalam parti apa dalam pilihan raya akan datang. Adakah Khairi akan menyertai pilihan raya pada waktu akan datang? Sebelum Anda tinggalkan komen Anda, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Sehingga 400% terapi imun yang mendidik imun badan kita menjadi sangat bijaksana. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak kuat lagi bertindak, kita kena penyakit. Imun badan kita yang lemah menyebabkan penyakit bertapak dalam tubuh badan kita, berakar dalam tubuh badan kita, lalu kita sengsara dan kena penyakit yang teruk. Tapi dengan imun badan yang bijaksana, dididik menjadi bijaksana dan dikuatkan melalui kepintaran imun badan, maka imun badan akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan itulah yang akan menghancurkan akar penyakit yang tumbuh dalam tubuh badan kita. Oleh sebab itulah, kita sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di Malaysia. Juga halal. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Ingat, kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk kesihatan Anda, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, saya agak tertarik apabila Khairi Jamaluddin menyatakan Pakatan Harapan boleh menang jika bertanding solo. Persoalannya ialah sejauh mana UMNO Barisan Nasional boleh bertahan kalau bertanding solo. Saya yakin Pakatan Harapan boleh menang kalau bertanding solo seperti KJ nyatakan. Kerana kekuatan akar umbi Pakatan Harapan yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Mereka tetap mengundi kerajaan yang ada sekarang ini. Mereka tetap menyokong Anwar Ibrahim dan kerajaan yang ada sekarang ini. Yang menjadi persoalan ialah Barisan Nasional mampu bertahan atau tidak. Selain daripada itu, paling teruk sekali apa akan terjadi kepada Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu yang tidak mempunyai akar umbi yang kuat. Dijangkakan mereka akan terkubur selamanya, tinggal batu nisan sahaja yang nampak. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Khairi Jamaluddin bahawa Pakatan Harapan boleh menang jika bertanding solo, dan saya juga yakin Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri untuk penggal kali kedua. Memandangkan sehingga kini masih belum ada
calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim. Kalau tak percaya, dalam masa 5 saat, cuba sebut siapa bakal Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim. Jika tiada, maksudnya Perikatan Nasional masih belum layak memerintah negara ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.